Hai, salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Aisyah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Apple Moon Sincih dengan nombor matriks 206234 daripada kumpulan 5. Pada hari ini, saya akan bercakap tentang falsafah akhlak daripada dua orang tokoh pemikir ulung iaitu Socrates dan Miss Kawai. Sebelum saya masuk kepada topik falsafah akhlak, tolong izinkan saya untuk bercakap sedikit sebanyak tentang biodata Socrates dan Miss Kawai. Baiklah, marilah kita bermula dengan Socrates. Socrates merupakan seorang ahli falsafah dan beliau adalah antara ahli falsafah yang terawal dalam tradisi falsafah barat. Oleh itu, tidak mustahil jika anda semua pernah mendengar nama tokoh falsafah ini. Semasa riwayat hidup Socrates tidak pernah meninggalkan sebarang jenis karya penulisan. Oleh itu, bagaimanakah kita semua mendapat pandangan Socrates pada hari ini? Kita sebenarnya mendapat pandangan Socrates melalui karya penulisan daripada anak muridnya iaitu Plato. Socrates juga amat terkenal atas kematiannya kerana dia dipaksa oleh mahkamah untuk meminum sejenis racun yang sangat kuat. Beliau disuruh untuk meminum racun tersebut kerana beliau telah dianggap untuk membawa unsur yang tidak baik kepada masyarakat seperti menggalakkan ahli masyarakat untuk menyoal dan bertanya tentang segalanya termasuk dalam aspek ketuhanan. Socrates telah diberi peluang oleh kawannya iaitu Crato untuk melarikan diri daripada penjara, tetapi beliau telah menolak peluang tersebut. Beliau bertindak demikian kerana beliau berpegang teguh kepada kebenaran yang sudah diyakininya. Oleh itu, Socrates rela memilih untuk mati daripada mengorbankan keyakinan itu sendiri. Sekarang, kita akan mengenali Miss Kawai pula. Miss Kawai merupakan seorang tokoh Muslim yang memberi perhatian sepenuhnya pada etika Islam. Meskipun Miss Kawai sebenarnya seorang ahli sejarah, tabib, ilmuwan, ahli pendidikan dan sasterawan, tetapi pengetahuannya mengenai kebudayaan Rom, Parsi, India dan juga Greek amat-amat meluas. Miss Kawai tertarik untuk menitik beratkan perhatiannya pada bidang etika Islam kerana pada masa itu kemerosotan moral telah mula melanda masyarakat. Baiklah, cukup dengan latar belakang Socrates dan Miss Kawai. Marilah kita masuk kepada topik falsafah pula. Apakah falsafah akhlak sebenarnya? Falsafah akhlak merujuk kepada disiplin ilmu yang mengkaji tentang perkara yang baik dan buruk mengenai susila, cara berfikir, sikap dan juga adat yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Tokoh falsafah Socrates dan Miss Kawai mempunyai pandangan yang berbeza terhadap falsafah akhlak. Mereka mempunyai pandangan yang berbeza kerana setiap orang mempunyai worldview mereka yang tersendiri. Menurut Socrates, asas akhlak adalah penyatuan keutamaan dan pengetahuan. Yang pertama sekali ada pada manusia ialah ilmu dan seterusnya barulah akhlak. Socrates juga menyatakan bahawa setiap manusia yang berilmu dan berpengetahuan akan mempunyai akhlak yang baik kerana mereka tahu untuk membezakan perkara yang salah dan perkara yang betul. Jadi, jika manusia tetap melakukan kejahatan, maka manusia tersebut percaya bahawa kesalahan atau kejahatan yang dilakukan adalah satu kebaikan. Baiklah, menurut Miss Kawai pula, beliau telah menyatakan bahawa akhlak bukanlah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tetapi merujuk kepada sisi dalaman yang menyebabkan perbuatan tersebut berlaku. Miss Kawai percaya bahawa ilmu jiwa mempunyai keutamaannya yang tersendiri jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Dan jika seseorang ingin meraih sesuatu ilmu, orang itu haruslah mengetahui ilmu jiwanya terlebih dahulu. Baiklah, pembentangan falsafah akhlak hari ini akan diteruskan oleh saudara Tong Harong. Terima kasih. Apa khabar? Nama saya Tong Horong, nombor matrik 206687. Saya akan mengkongsikan tentang keputusan Google Form mengenai falsafah akhlak. Soalan pertama,
adalah tentang pandangan responden mengenai konsep akhlak. Kami terdapat sebanyak 54% responden menyokong idea Miss Coway mengenai falsafah akhlak. Hal ini kerana Miss Coway menyatakan bahawa seseorang yang mempunyai akhlak yang baik mesti berbuat baik juga. Seterusnya, soalan kedua. Socrates mengatakan bahawa ilmu merupakan satu-satunya faktor yang menjamin manusia jadi baik dan majoriti responden bersetuju dengan pernyataan ini. Tetapi dalam kajian falsafah akhlak ini, kami tidak menyokong idea Socrates. Persoalannya, mengapakah idea Socrates tidak sesuai untuk dipraktikkan? Kesilapan Socrates ialah dia berteori berdasarkan pengalaman diri dia. Tetapi kita tidak dapat menjadi berilmu dan beretika seperti Socrates. Dan kita sentiasa berbuat salah. Walaupun kita faham perbuatan itu baik, kita juga tidak mengikutinya. Contohnya, kita mengetahui berbohong adalah akhlak yang salah, tetapi kita masih berbohong. Contoh seterusnya, kita nampak sampah di tepi jalan, tetapi kebanyakan orang akan pantang ke tepi dan berbuat tidak tahu. Walaupun kami faham sepatutnya kita perlu mengutip sampah tersebut dan buang ke dalam tong sampah. Pendek kata, ilmu itu penting, tetapi kita tidak dapat menjadi seperti Socrates. Kita sebagai manusia, kita susah sentiasa berbuat baik. Terima kasih. Saya tamatkan sesi saya di sini dan saya serahkan sesi ini kepada saudara Firdaus. 28. Sekarang saya ingin terangkan tentang konsep kebahagiaan menurut falsafah Socrates dan Miss Coway. Okey, yang pertama sekali, menurut Socrates, jiwa merupakan intipati bagi manusia. Oleh yang demikian, manusia wajib mengutamakan kebahagiaan jiwanya, eudaimonia, lebih daripada kebahagiaan jasad atau tubuh badannya, dan juga kebahagiaan material yang lain seperti kekayaan dan sebagainya. Ini kerana kehidupan tanpa kebahagiaan tadi ertinya. Dari sini kita dapat lihat Socrates membagikan kebahagiaan kepada 3 aspek lah. Yang pertama iaitu jiwa, yang kedua jasad atau tubuh badan, yang ketiga ialah kekayaan. Tetapi yang sebagai intipati, benda yang penting adalah jiwa. Dan Socrates juga berpendapat bahawa alat untuk mencapai kebahagiaan ialah kebaikan, virtue, dan keutamaan, arate. Jadi dekat sini ada dua lah alat dia. Dan keutamaan yang dimaksudkan itu adalah ilmu pengetahuan. Kehidupan yang baik itu mempraktikkan ilmu pengetahuan. Baik dan jahat itu, kata Socrates, bersandarkan kepada ilmu pengetahuan, bukannya daripada kemahuan manusia. Saya kasih contoh, manusia tu sebenarnya tak bagi dia baik dan buruk tu bukan daripada kemahuannya, tetapi ilmu pengetahuan. Jadi kalau orang tu berbuat jahat, maknanya ilmu pengetahuan dia rendah, dan jika orang itu baik, maka maknanya ilmu pengetahuan seseorang itu semestinya tinggilah. Oleh yang demikian, kebaikan dan keutamaan adalah pengetahuan tentang perkara atau perbuatan yang baik. Memiliki suatu kebaikan bermakna memiliki keseluruhan kebaikan. Socrates cakap dekat sini sebenarnya buat satu kebaikan pun sudah memadai. Jadi sudah cukuplah buat satu kebaikan. Dan sekarang saya akan pergi kepada Miss Coway pula. Beliau telah membezakan antara al-khair iaitu kebaikan dan al-sa'adah iaitu kebahagiaan. Jadi dua benda ni dicakap berbezalah, dan kebaikan menjadi tujuan utama semua orang. Kebahagiaan umum bagi seluruh manusia dalam kedudukan sebagai manusia. Jadinya kebahagiaan tu memang tanggungjawab kita sebagai seorang manusia lah. Dan sedangkan kebahagiaan adalah kebaikan bagi seseorang dan tidak bersifat umum. Dekat sini pula
kebahagiaan iaitu berdasarkan daripada kebaikan kita. Kalau kita buat baik, kita dapatlah kebaikan tu. Dengan demikian, kebaikan mempunyai identitas tertentu, sedangkan kebahagiaan berbeza-beza bergantung kepada orang yang berusaha memperolehinya. Kalau orang tu berusaha bersungguh-sungguh, maka dia akan dapat kebahagiaan yang lebih baik lah. Dan menurut Miss Kawash, kebahagiaan tertinggi itu tidak lain adalah kebijaksanaan dan menghimpunkan dua aspek. Aspek yang pertama ialah teori yang bersumberkan kepada keadaan pengguna akal yang berbentuk tindak tanduk seseorang, dan yang kedua iaitu aspek praktikal yang merupakan keutamaan jiwa yang mampu melahirkan perbuatan yang baik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nuri Izzati binti Suhaili. Nombor saya ialah 207344. Saya akan menerangkan mengenai metodologi pendidikan anak Socrates dan juga Miss Kawai, serta metodologi yang manakah lebih sesuai dipraktikkan dalam masyarakat. Bagi metodologi pendidikan akhlak Socrates, beliau telah menekankan beberapa pendekatan yang perlu diambil kira. Sebagai contohnya, yang pertama, kita tidak boleh menyinggung perasaan seseorang. Yang kedua, kita mestilah menepati janji, dan yang terakhir, mestilah menghormati ibu bapa. Berbeza dengan metodologi pendidikan akhlak Miss Kawai, beliau telah menemukan satu etika serta contoh hidup yang tinggi dan murni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, mempunyai pegangan agama yang mantap. Miss Kawai berpendapat bahawa maklumat utama setiap agama adalah untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia. Dan akhlak mulia ini tidak akan terhasil melainkan apabila setiap individu percaya bahawa agama adalah sesuatu yang perlu untuk jiwa sendiri. Seterusnya, usaha dari individu. Menurut Ibnu Miss Kawai, akhlak merupakan faktor utama yang menjamin kesejahteraan masyarakat. Akhlak amat penting dalam diri seseorang bagi memperbaiki dirinya dan masyarakat. Beliau juga berpendapat bahawa akhlak yang baik dapat dihasilkan melalui usaha serta individu di samping latihan dan didikan yang tertentu. Yang ketiga, menjalani hidup bermasyarakat. Beliau berpendapat bahawa seseorang individu tidak dapat mempraktikkan moral yang baik secara menyeluruh sekiranya beliau tinggal keserangan. Ini kerana kehidupan masyarakat menuntut sikap tolong-menolong, berlemah lembut dan berkasih sayang sesama manusia. Ibnu Miss Kawai menentang kehidupan bertapa kerana dia menganggap tidak membawa kepada kehidupan berakhlak. Seseorang itu tidak seharusnya memencilkan diri dari masyarakat kerana kehidupan bermasyarakat akan memberi banyak manfaat kepadanya dalam mengenali kebaikan dan keburukan. Selain itu, bersahabat dengan orang yang baik. Ikatan persahabatan bagi Ibnu Miss Kawai adalah satu perkara yang sangat suci dan bermanfaat bagi manusia. Orang yang baik adalah sahabat bagi dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Dia tidak akan mempunyai musuh kecuali orang yang jahat. Orang yang bahagia adalah orang yang mempunyai sahabat dan berusaha agar dirinya bermanfaat bagi sahabatnya. Manusia juga harus bekerja dengan baik untuk membahagiakan orang lain dan selalu berbuat baik tanpa bersifat munafik atau bermuka-muka. Metodologi yang terakhir ialah mengambil berat terhadap rawatan rohani. Berhubung dengan rawatan rohani, beliau telah membahagikan kepada dua cara, iaitu yang pertama, mengutamakan kesihatan rohani ketika ia masih ada pada diri seseorang. Seterusnya yang kedua, mengembalikan semula rohani yang sihat apabila ia hilang dalam diri seseorang. Jadi di sini, apabila seseorang itu mempunyai jiwa yang sihat, maka dia haruslah sentiasa menambahkan lagi kemuliaan jiwa yang ada padanya dengan cara mendalami ilmu, mendampingi orang-orang berilmu dan mempelajari darinya di samping sentiasa berwaspada daripada bergaul dengan orang jahat, orang gila, orang yang selalu melakukan maksiat dan juga orang yang berbangga dengan kejahatannya. Jadi secara kesimpulannya, walaupun Socrates dan juga Ibnu Miss Kawai mempunyai metodologi pendidikan akhlak yang sangat baik, namun begitu kami berpendapat bahawa metodologi pendidikan akhlak Ibnu Miss Kawai lebih sesuai dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Sekian, terima kasih. Itu sahaja. Saya akan serahkan pembentangan kepada saudari Liu Xiaoting. Saya Liu Xiaoting, entry number saya adalah 205579. Saya akan bentang tentang isu-isu semasa yang menunjukkan kerusakan akhlak. Isu pertama adalah kes jenayah membabitkan bersalah junawan.
Jenayah adalah tingkah laku yang dianggap salah kerana melanggar kepentingan sosial dan hak awam, manakala perkataan juwana bermaksud anak muda yang belum matang. Isu jenayah dalam kalangan juwana adalah satu masalah yang semakin merisaukan serta menarik perhatian pihak berwajib dan mengenali masalah ini secara holistik. Kadar peningkatan krisis akhlak dan moral dalam golongan remaja di negara semakin mengerungkan apabila statistik menunjukkan jumlah kes jenayah membabitkan bersalah juwana meningkat sebanyak 111% dalam tempoh setahun. Jika masalah ini tidak dibentong, ia boleh memberi kesan kepada pembangunan sosial, modal insan dan kesejahteraan negara. Faktor utama yang menyumbang kepada pelakuan jenayah juwana ialah faktor ibu bapa yang mempunyai peranan terhadap pembabitan remaja dalam jenayah dan mencorak pembentukan jati diri anak. Ibu bapa pada masa kini terlalu mementingkan kejayaan diri sendiri sehingga tidak mempunyai masa berkualiti untuk dikongsi bersama anak-anak. Akibatnya, anak-anak akan berasa kurang pemataan dan terabai daripada ibu bapa dan mula melakukan sesuatu yang dapat memuaskan mereka. Isu yang seterusnya adalah seks bebas. Seks bebas adalah perlakuan hubungan seksual di antara dua insan berbeza. Ini boleh berlaku di antara pasangan yang bercinta ataupun dengan sesiapa sahaja pada bila-bila masa yang diinginkan. Pada masa kini, seks bebas merupakan antara perkara yang mula menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam kalangan remaja. Ketirisan nilai dan keutamaan akhlak dalam kalangan remaja yang terlibat dengan masalah ini menjadi satu persoalan yang signifikan untuk kita fikirkan dan kupas bersama. Sepanjang 2 dekad lalu, kadar aktiviti sosial meningkatkan daripada 0.9% kepada 8.3%. Pada umur sehijau ini, mereka sepatutnya memikirkan mengenai pelajaran dan persekolahan. Tetapi, apa yang berlaku adalah sebaliknya. Marah diri semakin hilang dalam diri anak sehingga ada yang sanggup mengatai malu dan akhlak. Perkara ini dipandang serius oleh masyarakat Malaysia, khususnya umat Islam yang melihat ia sebagai satu lagi percubaan untuk melunturkan akhlak dan menyerahkan zina dalam keluarga. Bagi masyarakat yang kurang pegangan pendidikan agama dalam kehidupan akan lebih mudah terjerumus dengan salah laku seks kerana nilai agama sebagai panduan kehidupan manusia ke arah kehidupan yang sejahtera. Tanpa pegangan agama, seseorang akan hilang panduan dan jati diri dalam memeluk kehidupan dunia yang mencabar. Kes jenayah rokok juga merupakan isu yang menunjukkan kerusakan akhlak. Antara kesalahan jenayah tertinggi membabitkan golongan belia terutamanya pelajar lelaki adalah berkaitan kes rokok yang diklasifikasikan sebagai jenayah kekerasan. Rokok ialah suatu jenayah yang melibatkan seseorang lelaki mengadakan hubungan seks dengan wanita di luar kemahuan atau tanpa kerelaan. Ianya dilihat sebagai satu jenayah di mana darah wanita dirampas secara pasangan. Menurut laporan statistik jenayah Malaysia 2020 menunjukkan jenayah rokok mencatatkan peningkatan sebanyak 5.5% pada tahun 2009 berbanding tahun sebelumnya. Polis Diraja Malaysia telah menyatakan bahawa kurang kesetaraan mengenai pengetahuan seks turut menjadi punca utama statistik kes rokok semakin meningkat. Faktor utama kepada berlakunya kes rokok adalah media elektronik dan sosial. Hal ini termasuklah filem-filem, klip video dan laman web WeChat yang dapat dimuat turun dari internet. Melalui sumber tersebut, ia akan memberi dorongan dan idea kepada perokok untuk bertindak kepada mangsanya. Seterusnya, saya akan memberikan kesimpulan bagi seluruh poster. Akhlak memberikan peranan penting terhadap seseorang dalam melahirkan insan yang cemerlang sama ada di dunia atau akhirat. Manusia tidak boleh dipisahkan dengan akhlak atau moral dalam pembinaan sasiah seseorang bagi berubah ke arah kebaikan dalam kehidupannya. Hal ini kerana akhlak mulia dapat memberikan kesan yang penting serta positif terhadap menegakkan kehidupan yang sejahtera dan bahagia zahir dan batin. Oleh itu, masyarakat kita terutamanya golongan belia perlu dididik, dibimbing dan diasuh dari awal dengan pendidikan akhlak dan kesusun rapi untuk melahirkan generasi rabani. Sekian, terima kasih.